Silakan Ningok. Terima kasih Tuan Sri Speaker kerana memberikan saya peluang membahas Belanjawan 2025. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan bajet Belanjawan 2025 yang terbesar, iaitu 421 bilion atau 27.2 bilion lebih tinggi berbanding dengan Belanjawan 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana bajet pembangunan Sabah dan Sarawak naik 100 juta. Namun jika dilihat secara keseluruhan, ia hanyalah 7,8%. Dan jika dirangkumi dengan Sarawak, hanyalah 14% berbanding dengan Melaya yang mendapat 86%. Begitulah tren dari dulu sehinggalah sekarang. Dan begitulah juga sikap dan mentaliti Kuala Lumpur terhadap Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, yaitu Melaya sentrik, melihat Sabah dan Sarawak sebagai satu daripada 13, melihat bumi Sabah dan Sarawak sebagai bumi yang perlu dikuasai dan dieksploitasikan. Tiada yang berubah. Yang berubah hanyalah retorik dan slogan. Bolehkah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang berubah pandangan dan asas-asas layanan terhadap Sabah dan Sarawak mengikut prinsip keadilan dan semangat perkongsian ataupun rakang kongsi? Saya amat bersetuju dengan ucapan Ahli Berhormat Puncak Borneo mengenai Malaysia. Malaysia ini untuk siapa? Cogan kata bilang bersekutu bertanpa mutu, tetapi semuanya Melaya sapu. Hasil Sabah disapu. Minyak Sabah dan Sarawak disapu. Duta-duta, jawatan duta-duta begitu juga disapu. Dan kursi-kursi parlimen pun tidak lama lagi akan disapu. Di Sabah bukan saja semua disapu. Apa yang Sabah berhak pun dinafikan, seperti subsidi elektrik tambahan untuk Sabah sebanyak 866 juta untuk 2024 ditolak oleh kerajaan di atas kekangan kewangan kerajaan. Kenapa? Bila untuk Sabah ada kekangan, tetapi untuk orang asing diutamakan. Adakah orang asing lebih penting daripada rakyat Malaysia walaupun di Sabah? Kenapa semua Melaya mesti sapu? Kenapa Sabah dan Sarawak mesti rugi? Adakah Sabah, Sarawak masih lagi bumi jajahan? Tidak fahamkah Kuala Lumpur yang Sabah, Sarawak mempunyai perasaan dan maruah? Bila Sabah, Sarawak menuntut hak mereka, tolonglah memahami perasaan kami. Jangan pula datang Sabah dan marah-marah kepada pemimpin kami hanya kerana bersuara menuntut hak kami. Jangan anggap kami masih lagi seperti dahulu dan lapuk. Selagi Sarawak dan Sabah dilayan seperti ini, Sabah dan Sarawak akan bangkit dan bersuara untuk menuntut. Apa guna menubuhkan Malaysia yang ada perjanjian Malaysia tetapi tidak dihormati dan dilaksanakan? Kenapa mesti tunggu 60 tahun baru pura-pura melaksanakannya? Apa guna perlembagaan kalau kita tidak hormatkan perlembagaan dan melaksanakannya? Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Apa guna buat janji kalau janji tidak ditepati? Kerajaan sudah bertukar ganti. Semua cakap begini-begini. Yang jadi sama saja. Begitu-begitu. Iri. Tuan Sri Speaker, hak 40%
hasil Sabah perlu dimutamatkan. Kenapa mesti tunggu lama untuk melaksanakannya, sedangkan Perdana Menteri telah memberi jaminan untuk melaksanakan hak-hak Sabah dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia. Adakah kerana kedudukan kewangan federal tidak mengizinkan? Alasan ini tidak boleh lagi kita terima kerana 40% itu bukan duit dari federal, bukan duit daripada negeri-negeri yang lain, tetapi duit Sabah. Sabah dah bagi 60%. Itu kewajiban kami. 40% ini janganlah kamu sapu juga. Tolong kembalikan, bukan hanya bagi interim payment sebagai gula-gula untuk mengaburi mata pemimpin kami. Kalau betul susah untuk menyelesaikan perkara ini, saya mencadangkan agar peruntukan 6,7 bilion peruntukan pembangunan ini dibayar terus kepada kerajaan negeri sebagai sebahagian pembayaran 40% setiap tahun sehingga direview kemudian. Ini saya percaya tidak akan mengganggukan kedudukan kewangan federal kerana ini sudah masuk di dalam bajet 2025. Dan Speaker, penubuhan Malaysia sebenarnya adalah keputusan di antara British dan Malaya. Sabah dan Sarawak bersetuju secara prinsip dengan syarat bahawa hak-hak dan kepentingan mereka ini dilindungi mengikut Peringgan 6 dan 7 dalam laporan IJC. Satu daripada perlindungan ini adalah agihan kerusi parlimen yang memberi veto power kepada Sabah, Sarawak dan Singapura ketika itu, di mana kerusi parlimen Malaya mesti kurang daripada 2/3 atau 66%. Sebab itu, kerusi Sabah dan Sarawak dan Singapura berjumlah 35%. Bila Singapura keluar, kerusi Singapura sepatutnya diagihkan di antara Sabah dan Sarawak untuk mengakalkan nisbah 65-35. Tetapi kini nisbah ini sudah berubah sehinggalah 75 kerusi parlimen berada di Malaya dan hanya 25% di Sabah dan Sarawak. Dan ini telah menjejaskan perlindungan perlembagaan dan hak-hak Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia. Bukan itu saja, bila mana parti-parti Malaya masuk bertanding di Sabah dan Sarawak, perlindungan ini lebih lagi terjejas. Kerana bila mana mereka memenangi kerusi, akan bertambahlah jumlah kerusi di Malaya dan mengurangkan kedudukan kerusi di Sabah dan Sarawak di Malaysia. Oleh sebab itu, Sabah dan Sarawak menuntut 35% kerusi parlimen dikembalikan dan parti-parti daripada Semenanjung tidak digalakkan bertanding di Sabah dan Sarawak disebabkan apa yang saya katakan tadi untuk mengembalikan kedudukan nisbah kerusi parlimen di Malaysia. Dan Speaker, walau apapun saya katakan, kami di Sabah dan Sarawak masih menaruh harapan yang besar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani agar mendengar keluhan kami dan membuat perubahan. Inilah masa dan peluang Kerajaan Perpaduan Madani menunjukkan dan membuktikan bahawa kerajaan ini berbeza dengan kerajaan-kerajaan yang lalu. Kerajaan ini lebih adil dan lebih progresif. Lihatlah Sabah atau Sarawak sebagai rakan kongsi. Satu daripada tiga. Biarlah Sabah, biarlah Malaysia ini berfungsi sebagai konfederasi. Seperti mana konsep asal Malaysia ditubuhkan. Sabah dan Sarawak masih mundur
dan mempunyai banyak potensi ekonomi yang perlu dibangun dan memerlukan perhatian dan sokongan daripada kerajaan pusat untuk kebaikan Malaysia. Sabah dan Sarawak mempunyai kawasan yang luas untuk dibangunkan dan memerlukan lebih perhatian dan juga lebih peruntukan untuk membangunkan kawasan-kawasan yang luas ini. Janganlah semua Malaya mau atau menafikan apa yang Sabah dan Sarawak berhak. Harap sebagai contoh dapat diatur pembayaran 866 juta subsidi elektrik kepada Sabah kerana yang akan menjadi mangsa adalah rakyat dan pengguna, bukan ESB. Walau macam mana pun, Tan Sri Speaker, tahniah kepada kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat yang sudah memulakan langkah-langkah positif terhadap pelaksanaan hak-hak Sabah Sarawak dalam perlembagaan dan MA 63. Tapi jangan tunggu 60 tahun lagi. Sabah sudah kehilangan sabar.